Selamat sejahtera kepada dokter, nama saya Pemaki, nombor basic saya 2790021. Saya akan memulakan pembentangan dengan membentangkan pendahuluan. Semua manusia boleh dianggap sebagai satu sekumpulan kaki tangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Sesebuah organisasi atau syarikat mesti perlu mempunyai sumber manusia untuk menjalankan operasi. Pengurusan sumber manusia diwujudkan untuk memastikan orang yang diambil bekerja oleh sesebuah organisasi digunakan dengan berkesan dan mampu menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Yang ini daripada saya akan memberi orang lain untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera doktor, nama saya Chong Jing Long, nombor metrik 279732. Saya akan membentangkan definisi dan kepentingan pengurusan sumber manusia. So first of all, pengurusan sumber manusia diiktirafkan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan bersepadu bagi mengurus tenaga kerja secara efektif dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Pengurusan sumber manusia melibatkan aktiviti mengekrut, memilih, melatih dan membangunkan pekerja-pekerja dalam organisasi tersebut. Tujuan pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan bahawa orang yang diambil bekerja digunakan secara cekap dan berkesan dalam menyumbang untuk mencapai objektif-objektif bagi organisasi tersebut. Selepas itu, terdapat 4 kepentingan pengurusan sumber manusia, iaitu yang pertama, mengurus pekerja secara cekap, merancangkan dan mengurus aktiviti pengekrutan. Yang ketiga, menyediakan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja. Yang keempat, iaitu yang terakhir, memotivasikan pekerja dan menjaga kebajikan mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Ongkaman dan nombor basic saya adalah 277349. Seterusnya saya akan membentangkan fungsi utama pengurusan sumber manusia dalam sebuah perniagaan atau syarikat. Fungsi yang pertama adalah penstafan. Penstafan ini melibatkan proses perancangan sumber manusia, analisa kerja, perekrutan dan pemilihan tenaga kerja. Seterusnya adalah fungsi pengurusan pampasan. Ia melibatkan pentadbiran gaji, insentif dan faedah. Fungsi yang ketiga adalah penghubungan industri. Ia melibatkan pembentukan polisi sumber manusia, menjadi pengantara antara majikan dan pekerja dan menyelesaikan pertikaian. Fungsi yang keempat adalah pembangunan sumber manusia. Ia melibatkan program induksi, latihan, pembangunan pekerja, penilaian prestasi dan laluan kerja. Dan fungsi yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan. Ia melibatkan program-program yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera doktor, nama saya adalah Leon Sengia dan nombor metrik saya adalah 279703. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan isu-isu dalam pengurusan sumber manusia. Yang pertama, perubahan dalam kemajuan teknologi. Berbagai perubahan teknologi yang semakin meningkat dari semasa ke semasa telah menyebabkan sumber manusia harus meningkatkan kemahiran dari semasa ke semasa supaya tidak digantikan oleh teknologi. Berbagai syarikat harus menyesuaikan diri dengan memastikan pekerja menerapkan inovasi dan mempelajari teknologi baru untuk memastikan mereka sentiasa memahami dan dapat mengikuti perubahan semasa. Seterusnya, memupuk budaya yang positif. Pekerja yang datang dari berbagai jenis latar belakang dan budaya sering menyebabkan berlakunya konflik dan salah faham. Budaya yang positif dalam sesebuah organisasi harus mempengaruhi pemikiran dan tindakan pekerja supaya dapat mencari kesamaan yang penting untuk komunikasi. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor, nama saya Pemaki, nombor metrik saya 279021. Saya akan meneruskan pembentangan isu-isu. Yang nombor 3 tu mematuhi undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan dioperasi selalu dilupakan dan tidak dipatuhi oleh pemilik perniagaan atau organisasi, walaupun undang-undang dan peraturan merupakan sesebuah perkara yang sangat perlu diceburi oleh organisasi. Organisasi perlu sentiasa memenuhi dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak tempatan, negeri dan negara supaya dapat meneruskan operasi dengan lancar. Yang isu last sekali adalah hubungan pekerja. Hubungan majikan dengan
pekerja adalah sebuah perkara yang sangat penting bagi semua manusia. Hubungan majikan dengan pekerja dapat mempengaruhi sesebuah organisasi dengan dalam. Isu yang dihadapi oleh pakar hubungan pekerja ialah sikap pekerja yang mencerminkan semangat pekerja yang rendah, kadar pemisahan secara sukarela dan sukarela yang tinggi, dan menyiasat aduan pekerja yang difailkan dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, persekutuan atau negeri. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian rumusan. Setiap organisasi perlu mempunyai sistem pengurusan sumber manusia yang sesuai untuk membolehkan organisasi bersaing dalam persekitaran perniagaan yang aman mencapai masa kini. Organisasi yang berjaya memahami kepentingan membangunkan sistem pengurusan sumber manusia yang berkesan. Hari ini, organisasi di seluruh dunia mengubah profesional HR untuk membantu mereka membangun dan melaksanakan dasar dan prosedur untuk merekrut, membangun dan mengekalkan pekerja. Sekian, terima kasih.